Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi kepada semua para pelajar kursus pengenalan perniagaan dan keusahawanan. Terima kasih kerana memilih kursus ini. Anda akan bersama saya selama 3 bulan untuk mengikuti kursus ini secara atas talian. Saya, Dr. Zulnaidi Yaakob, selaku fasilitator anda, akan membantu anda mengikuti kursus ini dalam 3 topik yang utama, di mana 3 komponen utama yang anda akan belajar dalam kursus ini ialah tentang pengenalan perniagaan dan keusahawanan, bagaimana menyediakan rancangan perniagaan dan juga bagaimana menyediakan model kanvas perniagaan. Okey, so ini adalah secara khususnya apa yang akan anda pelajari dalam kursus ini. Dalam komponen pertama, anda akan belajar tentang apakah itu personaliti keusahawanan. Kita selalu dengar, anda selalu lihat siapakah usahawan, bagaimana kehidupan seorang usahawan. Namun kita perlu belajar tentang apakah sebenarnya yang dikatakan sebagai seorang usahawan. Apakah seorang yang memulakan perniagaan, sudah memiliki perniagaan itu, sudah boleh dipanggil usahawan. Dan bagaimanakah usahawan-usahawan ini sebenarnya menjana idea perniagaan. Anda mungkin selalu berbincang dengan kawan-kawan hasrat untuk berniaga. Mau berniaga begitu, mau berniaga begini, mau berniaga macam-macam produk yang datang. Tapi bagaimanakah sebenarnya idea itu datang? Dan percaya bahawa tidak semua idea perniagaan yang datang itu adalah idea yang bernas. Apakah ciri-ciri idea perniagaan yang bernas? Anda akan belajar dalam kursus ini. Anda juga akan belajar dan juga mempelajari tentang peluang-peluang perniagaan yang ada di luar sana. Salah satu kebingungan bagi orang yang mahu memulakan perniagaan ialah berfikir tentang apakah peluang perniagaan yang wujud, apakah perniagaan yang mahu dijalankan. Namun, walaupun dunia perniagaan itu nampak menarik, selalu bayangkan, kan, orang yang menjalankan perniagaan, usahawan ini hidupnya mewah, mempunyai pendapatan yang lumayan, mempunyai empayar perniagaan yang besar, namun semua itu dicapai tidaklah dengan jalan yang mudah. Banyak cabaran sebenarnya yang terpaksa dilalui oleh mereka. Adakah anda juga bersedia untuk melalui semua cabaran-cabaran ini? Maka dalam kursus ini kita akan melihat satu persatu cabaran yang biasanya dilalui oleh usahawan, dan jika anda benar-benar ingin menjadi usahawan, anda sebenarnya harus bersedia untuk menghadapi semua cabaran-cabaran ini. Okey. Selepas kita belajar secara pengenalan tentang apakah itu dunia keusahawanan, apakah ciri-ciri seorang usahawan, bagaimana seorang usahawan boleh berjaya, anda perlu ingat bahawa untuk berjaya, perancangan adalah satu perkara yang sangat penting. Tanyalah kepada usahawan yang telah berjaya di luar sana. Salah satu kunci utama dan persamaan antara mereka ialah perancangan. Dan sebagai seorang yang ingin menakluki dunia keusahawanan, anda perlu mempunyai perancangan yang mantap. Untuk merancang, tidaklah boleh dibuat sesuka hati. Bagi usahawan, bagi para peniaga, mereka perlu menyediakan rancangan perniagaan atau selalu juga disebut sebagai business plan. So, business plan ataupun rancangan perniagaan ini bukan sesuatu dokumen, bukanlah satu dokumen yang boleh disediakan secara sambil lewat sahaja. Tapi rancangan perniagaan ini merupakan satu dokumen yang sangat penting untuk membantu anda bagaimana merangka perniagaan ke hadapan. Melalui adanya rancangan perniagaan, anda akan mendapat gambaran menyeluruh tentang bagaimana anda akan mengoperasikan perniagaan dan seterusnya memperincikan setiap perkara yang akan berlaku dalam aktiviti perniagaan anda. Akhir sekali, komponen ketiga dalam kursus ini ialah anda akan belajar tentang kanvas model perniagaan. Iaitu kanvas model perniagaan ialah satu bentuk dokumen atau satu bentuk helaian yang akan membolehkan anda membentangkan keseluruhan idea perniagaan kepada pihak luar dan juga kepada diri anda sendiri untuk membolehkan anda memahami sama ada perniagaan yang akan dijalankan itu merupakan satu perniagaan yang kompetitif, berdaya saing, boleh menjana keuntungan dan mempunyai prestasi dan potensi yang besar. Okey. Bagi membolehkan anda menghayati ataupun bagi membolehkan anda menguasai kursus ini, maka satu
tugasan. Satu tugasan yang perlu anda sediakan ialah pada akhirnya nanti, pada akhir daripada kursus ini, anda perlu menyediakan satu kanvas model perniagaan, dan menyediakan kanvas model perniagaan ini tidaklah mudah, tidaklah sukar. Okey, anda akan belajar langkah demi langkah apakah itu kanvas model perniagaan dan bagaimanakah kanvas model perniagaan itu akan dapat disediakan. Okey, so ini merupakan aktiviti pembelajaran. Sebahagian besar daripada aktiviti pembelajaran untuk kursus ini akan dikendalikan melalui portal e-pembelajaran ataupun portal e-learning, di mana di situ saya berikan kepada anda laman sesawang ataupun alamat laman web yang boleh anda kunjungi untuk membolehkan anda memasuki portal e-pembelajaran untuk kursus ini. Okey, sekali lagi pada akhir kursus ini anda perlu menyediakan satu tugasan yang berupa menyediakan kanvas model perniagaan sebagai salah satu daripada komponen penting prasyarat untuk anda boleh mendapatkan sijil bagi kursus ini. Okey. Sebahagian besar daripada kandungan daripada kursus ini, termasuk kuliah hari ini, adalah berasaskan kepada buku yang ditulis oleh saya sendiri, iaitu Membina Usahawan Bersepadu yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Perpustakaan. Okey, kepada anda yang berminat ingin membeli buku ini, anda boleh beli secara online melalui laman web Dewan Bahasa dan Perpustakaan atau juga di kedai-kedai buku terpilih. Seperti yang saya tulis, ungkapkan di belakang buku ini bahawa penting bagi seorang usahawan untuk menguasai ilmu apabila mereka ingin menjalankan perniagaan. Apabila saya kata bahkan bahawa pentingnya untuk seorang usahawan menguasai ilmu sebelum mereka dapat menjalankan perniagaan, ilmu itu bukanlah semestinya ambil dari sekolah, universiti ataupun dari institusi secara formal. Tetapi yang penting adalah ilmu yang perlu dicari untuk membolehkan anda bersiap sedia sebelum anda menjadi seorang usahawan. Hatta ketika anda sudah bergelar seorang usahawan, anda masih perlu terus mencari ilmu keusahawanan. Apabila sebut tentang perniagaan ataupun dunia keusahawanan, apa yang anda bayangkan tentang perniagaan? Adakah perniagaan itu boleh hanya terhad kepada perniagaan atas talian, ataupun perniagaan berupa sebuah kilang, ataupun perniagaan berupa sebuah pusat membeli belah, atau perniagaan itu hanya boleh perniagaan itu berupa gerai-gerai di tepi jalan yang biasa anda membeli ataupun menjamu selera, ataupun boleh berupa kios. So ini merupakan semua bentuk-bentuk perniagaan yang boleh anda terokai. So tanyalah diri sendiri kemampuan anda, perniagaan yang bagaimana anda mahu terokai. Apabila sebut perniagaan, tidak semestinya kita ada satu gedung yang besar untuk kita boleh bergelar sebagai seorang usahawan. Mulakan dengan usaha yang kecil mengikut kemampuan yang ada. Dunia hari ini, okey, kemudahan teknologi internet, banyak platform media sosial sebenarnya membuka peluang kepada anda untuk menceburi dunia perniagaan tanpa perlu memiliki premis perniagaan yang besar yang sudah tentu memerlukan kos-kos tambahan yang lain seperti sewaan bangunan, ubah suai bangunan dan sebagainya. Oleh itu, mulakan perniagaan mengikut kemampuan anda. Jika anda mempunyai modal yang terhad, cari dan bina perniagaan yang sesuai dengan modal yang anda ada. Tidak perlu pada saya permulaan anda berniaga, anda sudah mengimpikan satu perniagaan yang besar-besar sehingga anda terpaksa membuat pinjaman modal yang bernilai puluhan ribu, ratusan ribu atau jutaan. Mulakan dengan usaha yang kecil, uji idea perniagaan anda. Okay. Ini semua merupakan usahawan yang saya rasa anda semua kenal. Okay? Anda semua kenal dan kita telah menjadi sebahagian pengguna produk kepada perniagaan-perniagaan ini. Okay? Syed Mokhtar Al-Bukhari, di situ ada Datuk Siti Nurhaliza, ada Datuk Rosyamno, ada Datuk Wida. Mereka semua adalah usahawan yang mempunyai perniagaan yang boleh menjadi inspirasi kepada kita.
mengapa mereka menjadi seorang usahawan? Okey, pertanyaan mengapa mereka menjadi seorang usahawan itu bukan sahaja kita tanya untuk kita mengenali dan mengetahui mengapa mereka bergelar sebagai seorang usahawan, tapi perlu untuk kita mengetahui kerana apabila kita mengetahui mengapa mereka bergelar sebagai seorang usahawan, mereka juga pengalaman mereka itu boleh memberi idea kepada kita dan pertanyaan kepada diri kita sendiri mengapa anda ingin menjadi seorang usahawan. Setiap daripada anda mempunyai jawapan yang tersendiri yang mungkin berbeza daripada orang lain mengapa anda memilih untuk menjadi seorang usahawan. Okey. Apakah bentuk perniagaan? Okey, salah satu perkara lah yang sering dibincangkan oleh mereka yang ingin menceburi dalam dunia perniagaan ialah bagaimana mahu menubuhkan perniagaan. Apakah bentuk perniagaan yang mahu ditubuhkan? Ada yang mahu berniaga secara tunggal, milikan tunggal. Ada yang mahu berniaga secara perkongsian atau menubuhkan syarikat atau juga perniagaan berbentuk franchise. Okey. Hari ini saya tidak berniat untuk berbincang lebih lanjut mengenai kategori setiap daripada bentuk-bentuk perniagaan ini. Cuma saya ingin memberikan anda sedikit penerangan tentang perniagaan tunggal dan juga perniagaan perkongsian. Perniagaan tunggal senang ditubuhkan. Anda yang menyumbang modal, anda menguruskan, anda lah bos. Okey, perniagaan perkongsian memerlukan anda mempunyai rakan kongsi untuk membolehkan anda menjalankan sebuah perniagaan. Okey, perniagaan perkongsian memberikan anda lebih banyak idea kerana rakan kongsi yang lebih membolehkan anda berbincang, mencari hala tuju yang lebih baik untuk perniagaan. Walau bagaimanapun, okey, sama ada perniagaan tunggal, perniagaan perkongsian, kedua-duanya mempunyai kelebihan dan kelemahan. Okey. Jika perniagaan tunggal, kelemahannya ialah anda mempunyai modal yang terhad. Jika anda memerlukan tambahan modal, anda perlu meminjam daripada pihak ketiga dan menyebabkan anda perlu membayar kepada pihak ketiga. Jika anda mempunyai rakan kongsi, anda boleh mendapat jumlah modal yang lebih banyak kerana gabungan modal daripada rakan-rakan kongsi. Walau bagaimanapun, perkongsian, biasalah kan, anda mungkin berjumpa dengan rakan kongsi yang berbeza idea, berbeza pendapat yang menyebabkan berlaku pertelingkahan dan sebagainya. Oleh itu, anda renung, anda fikir manakah bentuk perniagaan yang sesuai dengan diri anda dan perniagaan yang anda ingin lakukan. Jika anda boleh menjalankan perniagaan sendiri, tidak mempunyai kekangan modal, anda percaya pada kemampuan diri sendiri, perniagaan itu berada di bawah kemampuan anda, maka anda boleh memilih untuk menjalankan perniagaan milikan tunggal. Okey, dalam menjalankan perniagaan, apakah persediaan yang perlu anda lakukan? Okey. Ini yang saya katakan kepada anda tadi, pertanyaan pertama, mengapa anda mahu berniaga? Okey, ada orang mahu berniaga kerana mereka mahu menjadi bos, mereka mahu menjadi majikan. Ada orang berniaga kerana mereka mahu mencari kebebasan kewangan. Pendapatan, gaji bulanan yang mereka dapat sekarang mereka rasakan tidak mencukupi. Maka mereka rasakan mereka ada kemampuan yang lebih daripada itu dan mereka mahu meneroka potensi diri yang mereka ada. Mereka mahu mencari pendapatan yang lebih kerana mahu memaksimalkan potensi diri yang ada. Ada juga orang yang memilih untuk menjadi keusahawanan kerana mereka ingin menguji kreativiti disebabkan mereka rasa terkongkong, terhad, tidak boleh explore dalam bidang kerja mereka yang sedang mereka tekuni. Ada juga mereka yang menceburi dunia perniagaan kerana mereka ingin memanfaatkan ilmu. Sama ada ilmu itu berbentuk ilmu yang formal ataupun kemahiran yang mereka ada. Sekarang mereka mahu menguji sejauh mana kemahiran yang mereka ada itu sebenarnya boleh memberikan mereka pendapatan tambahan ataupun membolehkan mereka menjalankan sebuah perniagaan yang baik. Misalnya seorang yang mempunyai kemahiran memasak yang sangat baik. Mereka kemungkinan mahu melihat sejauh mana potensi dan kemahiran memasak yang mereka ada membolehkan mereka menjalankan sebuah perniagaan yang menguntungkan. Okay. Okey. Apabila anda memilih perniagaan, anda perlu boleh mengenal pasti apakah perniagaan yang mahu dijalankan. Okey.
jangan sekadar banyak orang sebenarnya yang tidak pasti apabila saya berjumpa dengan mereka yang ingin baru menceburi perniagaan. Salah satu perkara yang selalu mencengkam pemikiran mereka ialah apakah perniagaan yang ingin dijalankan. Dan sebenarnya selalu juga ditanya kepada pakar-pakar tentang apakah bentuk perniagaan yang paling menguntungkan. Itu merupakan soalan lazim ataupun common question yang ditanya oleh bakar-bakar usahawan. Sebenarnya untuk mendapat jawapan yang tepat kepada soalan tersebut tidaklah boleh diberi secara ramban sahaja. Sebaliknya, anda sendiri sebagai seorang bakar usahawan, anda perlu melakukan analisis, semakan dan kajian tentang apakah bentuk perniagaan yang sesuai. Kerana bentuk perniagaan yang sesuai ataupun jenis perniagaan yang sesuai bukan sahaja melihat kepada pasaran, tapi melihat kepada diri anda. Jika pasaran memerlukan tapi anda tidak dapat menawarkan, ia merupakan satu keadaan di mana anda belum boleh menjalankan perniagaan tersebut. Oleh itu, perniagaan yang anda ingin ceburi mestilah sesuatu perniagaan yang berdaya saing mengikut pasaran dan juga anda mempunyai kemampuan untuk menjalankan perniagaan tersebut. Misalnya perniagaan tersebut sesuai dengan apa yang diperlukan oleh pasaran. Perniagaan tersebut tidak mempunyai satu persaingan yang sangat sengit. Jika anda sebagai seorang usahawan baru ingin menceburi satu dunia perniagaan yang sudah mempunyai dunia persaingan yang sengit, maka ia memberikan anda sebagai satu cabaran yang besar. Okey? Okey. Apabila anda telah mengenal pasti apakah bentuk perniagaan, apakah jenis perniagaan yang anda akan lakukan, anda juga perlu membuat persediaan untuk sebelum boleh membuka ataupun menjalankan perniagaan. Antara perkara asas ialah anda perlu tentukan apakah nama perniagaan, bagaimana mendaftar perniagaan, jenis pendaftaran dan juga sistem perniagaan yang akan anda lakukan. Sistem pengurusan rekod, sistem pengurusan pelanggan, susun atur kedai, semua itu anda harus mempunyai idea tentang perkara tersebut supaya perniagaan anda berjalan secara sistematik. Okey? Maka itu adalah penting sebenarnya pada saya untuk anda mula menjadi seorang usahawan, penting untuk anda sebenarnya mencari seberapa banyak mungkin info dan maklumat tentang perniagaan yang anda ingin jalankan. Lakukan kajian untuk seberapa tempoh masa dan sebelum anda rasa anda benar-benar sudah bersedia untuk memulakan perniagaan tersebut. Okey. Walaupun anda telah membuat persiapan untuk menjalankan perniagaan, seperti juga banyak sebenarnya usahawan-usahawan di luar sana, mereka juga melakukan pelbagai persiapan untuk memulakan perniagaan. Walau bagaimanapun, seperti yang saya katakan, dunia perniagaan adalah satu dunia yang dinamik. Walaupun kita bersedia untuk berhadapan dengan sebarang halangan, perniagaan tetap berhadapan dengan halangan-halangan yang tertentu. Okey. Halangan-halangan yang menjadi sebab kenapa seseorang usahawan sukar berjaya ataupun gagal dalam perniagaan, salah satu ialah kerana kelemahan usahawan itu sendiri. Usahawan tersebut tidak sentiasa mencari ilmu keusahawanan. Apabila kita sebut tentang ilmu keusahawanan, ia bukanlah tentang ilmu perniagaan semata-mata, tetapi ilmu keusahawanan ialah tentang ilmu menguruskan manusia, ilmu menguruskan organisasi, ilmu memasarkan produk, ilmu menguruskan operasi. Semua ilmu ini merupakan hal-hal yang perlu dipelajari oleh usahawan dari semasa ke semasa. Ambil contoh, jika dulu perniagaan konvensional sekarang bertukar kepada perniagaan bentuk atas talian ataupun internet, maka ia memerlukan ilmu-ilmu baru yang perlu dikuasai oleh seorang usahawan. Untuk membolehkan perniagaan itu terus kekal relevan dalam pasaran, terus berdaya saing dan hidup dalam pasaran, maka usahawan perlu sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuan yang terkini yang membolehkan mereka membawa perkara-perkara baru ke dalam perniagaan untuk menjadikan perniagaan itu terus relevan. Okey. Yang kedua, perniagaan boleh gagal jika tidak mempunyai sumber dana yang mencukupi. Ini selalu merupakan antara perkara yang dibangkitkanlah oleh bakar-bakar usahawan bahawa saya tak ada modal, macam mana saya mahu berniaga. Maka seorang usahawan yang kreatif harus berfikir dengan sumber yang ada. Dengan menggunakan sumber dana yang ada, mereka harus berfikir menggunakan kreativiti dalam skop itu.
Kerana jika mahu berfikir tentang kecukupan modal, kecukupan dana, ia bergantung tentang saiz perniagaan, bergantung tentang produktiviti, bergantung tentang saiz perniagaan yang mahu ditubuhkan. Jadi seorang usahawan harusnya melihat kepada sumber modal dan dana yang ada, kemudian menyesuaikan dengan operasi dan saiz perniagaan yang ingin dijalankan. Okey. Banyak juga usahawan yang gagal, terutama usahawan baru, ialah kerana sikap mereka sendiri dan juga kerana tidak mendapat sokongan moral daripada orang-orang di sekeliling, termasuklah ahli keluarga. Kehidupan sebagai seorang usahawan tentunya berbeza daripada kehidupan mereka yang bekerja, makan gaji, di mana pada hujung bulan akan mendapat gaji dan pendapatan. Kerana mereka yang berniaga menggelar usaha ini mempunyai pendapatan yang tidak pasti, ada naik dan turun, maka itu perlu untuk seorang usahawan itu berjaya, mereka perlu mendapat sokongan moral daripada orang-orang di sekelilingnya yang rapat, termasuk ahli keluarga. Yang pasti kehidupan, cara mengurus kewangan, cara melihat kewangan bagi mereka yang bergelar usahawan dan hidup dalam dunia keusahawanan berbeza dengan cara mereka yang bekerja makan gaji, kerana mereka menerima sumber dengan pattern ataupun naik turun yang berbeza. Okay. Itu sahaja untuk sesi yang pertama ini. Secara umum, dunia keusahawanan, apa yang perlu dipersiapkan oleh seorang usahawan dan juga mengapa seorang usahawan itu boleh gagal dalam perniagaan, serta halangan-halangan yang biasanya ditempuhi oleh seorang usahawan. Untuk berbincang lebih lanjut tentang topik ini, kita akan berbincang mengenainya di ruangan portal. Sekian, terima kasih.